وسلم ما من عبد يصلي في بيت مظلم بركوع تام وسجود تام إلا وجب له جنة بلا حساب. Mubarak ala sayyidina. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang ala sayyidina Muhammad, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yusalli fi baitin muslimin, yang hamba itu sembahyang pada rumah yang gelap, yakni di dalam gelap gelita, fi ruku'in tam, dengan rukuknya yang sempurna, wa sujudin tam, dan sujudnya yang sempurna, illa melainkan wajabat lahu jannatu bila hisabin, wajib baginya syurga tanpa hisab. Allahumma shalli ala sayyidina. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang di tengah malam, di malam gelap gelita, orang semua tidur, tapi dia bangun, dia sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina. Dia lebih rela bangun sembahyang daripada tidur. Sallallahu alaihi. Dan dia sembahyang dengan sempurna. Maksud rukuk dan sujud yang sempurna itu adalah sembahyang yang sempurna. Maksudnya sembahyang yang khusyuk. Allahumma shalli ala sayyidina. Siapa yang istiqamah boleh bangun malam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, tak tinggal, kata Nabi, illa wajabat lahul jannatu bila hisab, wajib dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti dalam firman Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma shalli ala Muhammad, fatahajjad minal layli nafilatan laka asa rabbuka asa yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kamu hai orang mukmin, tahajud di tengah malam sebagai sesuatu yang dituntut, sesuatu yang sunat bagi kamu. Asa yab'asa rabbuka, mudah-mudahan Tuhan berkenan nanti dia akan bangkitkan kamu di hari kiamat, maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Mana maqam yang terpuji? Syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sembahyang malam ini susah. Sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh bangun pun ngantuk saja. Allahumma salli ala sayyidina. Bukan yang maksud yang gagah bangun malam sembahyang sambil ngantuk, ada tak pun. Dalam satu hadis kita sebut, rubba min sha'im laysa min siyamihi illa ju'u wal 'atash, wa rubba min qa'im laysa min qiyami illa as-sahar. Ramai orang yang puasa bulan Ramadan, tapi puasanya hanya yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa bulan Ramadan, tapi cuba relax macam bulan-bulan biasa, dengan TV-nya, dengan handset-nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lama je. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting petang lagi boleh pergi bazar Ramadan. Itu yang kalau tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang puasa dia kosong macam tu, maka puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Wa rubba min qa'im, dan berapa ramai orang yang bangun malam, laisa min qiyam, dia tak dapat apa-apa daripada bangun malamnya, illa sahar, melainkan hanya menahan mengantuk saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kata, man salla raka, Allahumma salli ala Muhammad, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin, iaitulah seorang hamba yang bangun dengan kecintaannya kepada Allah. Bukannya hanya semata-mata bangun sebagai suatu taklifah, sebagai suatu yang terbeban pada dirinya, tetapi dia bangun tadi dengan sebab kecintaan dia kepada Allah. Maka wajib dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Susah nak bangun malam. Shalli ala sayyidina, bangun malam. Kalau kita semayang macam ni, Allahumma shalli ala sayyidina, malam sunat kita semayang, tuan-tuan. Sunat kita semayang dalam keadaan gelap kita pun sunat. Makruh buka lampu. Tapi kita kalau semayang tak buka lampu takut. Takut. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut ada benda lain. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, saya mutawatir. Jadi sebenarnya saya takut juga. Sallallahu. Saya yang takut bangun malam, bukan takut bangun malam, takut bila bangun tu jadi rasa takut. Semenjak tu dan utama sebenarnya dia jadi takut pasal ada orang tengok soal analisis. Kali tak ada orang, saya siap siap tingkap ni. Kok ada orang? Tak ada orang. Dia kata nyorok apa main tunjuk dia makin tak main pun. Dia buat ceri belum orang. Lepas semayang dia syok dan dua orang naik tengok. Saya dengar tak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, sebenarnya dia penyakit akhir zaman. Penyakit takut malam. Bila malam takut. Sedangkan para kekasih Allah, mereka menanti-nanti datangnya waktu malam. Kerana apa? Waktu malam kekasih bertemu dengan kekasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waktu malam semua gembira bila malam menyambut malam. Sebab dalam hati nak bangun qiyamul lail. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qiyamul lail ni satu-satunya sallallahu alaihi wasallam suasana, keadaan, situasi seorang hamba itu hampir dan paling hampir dengan Tuhan dia. Waktu tu siapa pun tak ada rancang. Allahumma shalli ala, kita seorang je yang sujud pada Tuhan. Allah waktu tu munajat dengan Tuhan, minta ngadu sallallahu alaihi wasallam segala-galanya kepada Allah. Patutnya orang mukmin dia kena macam tu situasi dia. Tiba-tiba malam jadi musuh bagi orang mukmin. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka sesiapa yang malamnya dirindui, sesiapa yang malam dia merindui malamnya kerana cinta kepada Tuhannya, maka dia bangun sembahyang 2 rakaat dengan sujudnya yang sempurna, rukuknya yang sempurna, maka nanti Allah bangkitkan dia akhirat, dia masuk syurga tanpa hisab. Allahumma shalli ala sayyidina. Maknanya bila mana kita faham Allah kata boleh bangun qiyamul lail, sujud sempurna dapat balasan besar tak masuk syurga tanpa hisab. Setara dengan orang yang mati syahid, setara dengan maqam para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda ni bukan mudah. Benda ni perlu kepada yang pertama mujahadah, kena lawan hawa nafsu. Yang kedua kena muraqabah, kena usaha muraqabah, buat amal ibadat, dekatkan diri dengan Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barulah kita boleh mencapai maqam yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita menjadi hamba yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala sallallahu
Allahumma salli ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la yarahu an-nas faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalalah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala. Tadi satu bangun malam, Allahumma salli ala. Bangun malam ni Allahumma salli ala, saya pesan pada diri saya dan kita semua. Kita ni tuan-tuan, tiap-tiap orang mukmin, Allahumma salli ala Muhammad. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangun malam. Kita boleh main sembahyang berjemaah 5 waktu, sempurna jemaah 5 waktu. Boleh baca Quran, lagi boleh puasa, boleh zikir, boleh sedekah, boleh segala-galanya. Tapi kalau bangun malam, maksudnya kita tak ada satu pun kemuliaan. Soalnya mulianya seorang mukmin itu pada bangun malam. Ingat bangun malam. Bangun malam tu jalannya para mursalin, jalannya para rasul, jalannya para wali Allah. Maknanya orang yang nak masuk syurga, dia tak boleh mengelak, dia tak boleh cari satu jalan yang lain daripada jalan dia kena bangun daripada malam. Bangun malam ni siapa yang perintah? Allah yang perintah. Tidak, Allah sebut, ya ayyuhal muzammil qumil laili. Salam, hai orang yang berselimut, bangunlah malam, sepanjang malam. Au nisfahu, ataupun separuh malam. Au yanqus, ataupun kurang pun tak apa. Au zid minhu, ataupun tambah sikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran pada waktu. Allahumma salli. Tambah lagi masa. Bangun, asyik nak sembahyang, dia kata nak baca Quran lah. Ambil masa lebih sikit, bangun awal sikit, mayang, kemudian baca Quran. Allah suruh, Allah didik kita nak menjadi hamba ni. Jadi hamba Tuhan bukan dengan cara kita. Jadi hamba Tuhan dengan cara didikan yang Allah didik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam seorang ayah dengan anak. Ayah dia yang bentuk anak dia. Anak dia kan anak tu yang bentuk diri dia sendiri. Dah, anak tu dia takkan boleh mampu membentuk diri dia sendiri untuk menjadi seorang anak kepada mak ayah dia, melainkan dibentuk oleh ayah dia. Begitulah Allah membentuk hamba-hamba dia. Allah didik hamba-hamba dia. Cumanya kita kena cari mana didikan Tuhan. Sebab tu kena mengaji. Oh, Tuhan suruh kita bangun malam, Tuhan suruh kita baca Quran, Tuhan suruh kita sembahyang, Tuhan suruh kita zikir. Waktu ni kena buat ni, waktu ni kena buat ni. Dia ada waktu-waktu ni. Dia ada ibadat-ibadat. Contoh macam kita baca Quran. Baca Quran semua masa boleh baca, tidak? Tapi ada tak Tuhan suruh baca pada waktu-waktu tertentu? Ada. Bila? Waktu tahajud. Waktu tahajud ada waktu yang terbaik sekali baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita baca lepas maghrib, boleh baca lepas subuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi ada waktu yang Allah suruh. Allah suruh baca waktu sebelum subuh. Ambil masa sengaja sebelum subuh baca Al-Quran. Ini didikan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, Tuhan didik kita. Maknanya waktu ni Allah suruh baca waktu. Dia suruh, Allah suruh bangun malam, aku bangun malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang hamba man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la yarahu an-nas faqad bari'a minni minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalalah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat, dia akan dapat 4 perkara. Tuhan akan kurniakan kepada dia 4 perkara. Tapi sembahyang sunat ni dia ada kaedahnya. Surah Al-Sayyidina Muhammad. Macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat
dengan tempat yang tiada melihat akan dia oleh seorang manusia. La yarahun nas. Maksudnya sembahyang jangan bagi orang tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Bila sembahyang bagi orang tengok? Malam lagi, siang pun ada juga orang tak tengok, main kat rumah. Dia tak? Soalnya main kat rumah tak tengok, duduk dalam diri terus sembahyang. Saat lagi pergi jalan-jalan waktu duhur, bukan ada orang pun kat masjid, pergilah ambil sembahyang, sembahyang 4 rakaat yang sunat. Soalnya yang penting sembahyang sunat 4 rakaat. Pada tempat orang tak nampak seorang pun tak tahu kita sembahyang. Sampai mati orang tak tahu kita pernah sembahyang 4 rakaat. Soalnya sesilin Allah. Tapi bayang juga, apa surau masjid ada CCTV? Soalnya sesilin Allah ada mau. Soalnya sesilin cari tempat yang tak ada CCTV. Allah soalnya sesilin Allah. Yakni kita sembahyang hanya semata-mata ikhlas kerana Allah. Waktu tu siapa pun tak tengok kita. Kita ni kalau main surau, abang tumpah semangat orang, tidak. Kalau orang tengok kita pun tak semangat sembahyang sunat. Allah SWT main surau, semangat sikit sembahyang. Di rumah, jadi tak semangat. Kalau ada bini, lain pula. Kalau seorang-seorang, jadi lain. Allah SWT dia jadi macam-macam situasi. Tapi ada satu situasi yang Tuhan nak didik, buat lillahi ta'ala. Jangan bagi siapa pun tengok kita. 4 rakaat sembahyang. Bayanglah ni apa. Tapi sembahyang kalau sembahyang Tuhan, niat sembahyang Tuhan. Sembahyang tahajud, niat sembahyang tahajud. Sembahyang taubat, niat sembahyang taubat. Kalau tak tahu nak sembahyang sunat apa, tak tahu nak sunat apa, sahaja aku sembahyang sunat Allahu Akbar. Cukup dan sunat mutlak orang kata. Boleh tak? Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqad bari'a minan nifaq. Kata Nabi sesungguhnya Allah SWT maka sungguhnya lepas ia Bari'ah. Bari'ah maksudnya dilepaskan dia, dibersihkan dia. Surah ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama minan nifaq. Apa makna minan nifaq? Nifaq maksudnya penyakit munafik. Surah ala Sayyidina Muhammad. Tuhan cabut penyakit munafik. Apa penyakit munafik ni? Banyak penyakit munafik ni. Asal penyakit munafik ni dia tak ada hingga, tak lihat bilang. Tapi yang besar-besar, kata Nabi, di antaranya cakap bohong. Surah Al-Sayyidina, cakap bohong. Lagi bila janji, menyalahi janji. Bila diberi amanah, dia khianat. Dalam satu riwayat, bila mana bergaduh, dia sangat jahat. Surah Al-Sayyidina, banyak. Allah Surah Al-Sayyidina, orang tengah sembang, dia saja-saja sembang. Orang tengah azan, dia pun sembang. Azan mau bermak, azan mau. Loh, kau dosa pun. Dia kata, sebab apa dia kata tu? Kena penyakit nifaq. Kena penyakit munafik. Nah, penyakit munafik ni senang nak tulis. Surah Al-Sayyidina. Bila mana hilang sifat hormat pada agama, pada orang, kena penyakit munafik. Surah Al-Sayyidina Muhammad. Faman yu'azzim min sya'air Allah fahuwa min taqwa qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar agama, itu adalah kerana takwa yang ada dalam hati. Tapi bila azan, dia mulia. Dia boleh kata, bukan dosa pun, sungguh kita pun tahu kata tak dosa. Waktu orang azan sembang dosa, kalau perlu tak dosa. Soal azan, tapi dia nak abang kata dia pandai. Bukan dosa pun dia kata. Sembang lah, boleh buat teruk. Dia kata betul. Sebab tak muliakan syiar agama. Kan syiar agama orang azan. Waktu orang baca Quran, baca Quran dengan azan. Baca Quran dengan berhenti dan dengan azan. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang pertama ibadat baca Quran, yang kedua ibadat azan. Jawab azan, yang mana lagi besar? Baca Quran lagi besar daripada azan. Tapi bila kita tengah baca Quran orang azan, sunat
kita berhenti baca Quran, jawab azan. Soalan sesuatu. Kalau tu kan agama ajak mulia lah. Walaupun kita baca Quran mulia lah, mulia. Tapi belum azan pun baca, bagi laluan dulu pada azan. Allahumma salli ala sayyidina. Pernah satu ketika saya pergi ziarah, Allahumma salli, kami ada majlis di pondok Ustaz Sidik. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu majlis ni orang-orang alim. Sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah majlis masuk waktu zuhur. Sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk waktu zuhur, kita yang menguasai tempat tu. Jadi moderator kata kita turun no. Kita turun no. Sallallahu alaihi wasallam turunkan acara. Sallallahu alaihi wasallam sebab nak azan pun bukan ada orang nak sembahyang kan. Jadi saat ni nak sembahyang, kita qomat tu kita sembahyang. Ustaz Zina kata ada untuk Ustaz Sidino ataupun panjang Zuddin, tak silap saya. Sallallahu Muhammad kata boleh mati azan ni. Allah tu hormat azan. Sallallahu tak kira buat apa, ulama ke, majlis apa ke, mesyuarat ke, azan dulu bagi laluan sebab masuk waktu azan. Allah lepas azan, terus Sallallahu alaihi wasallam tu mulia, berakhlak dengan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu penyakit nifak ni kita tak boleh nak teris. Takut penyakit nifak ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitulah penyakit orang-orang munafik. Allahumma salli. Sebab macam mana kita tak mau kena penyakit nifak ni? Di antaranya kata ulama, perbanyakkan sembahyang sunat ketika mana orang tak tengok. Maksudnya jangan sembahyang sunat di rumah. Di rumah sembahyang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agar apa? Agar ikhlas, hati itu ikhlas. Yang kedua, sebagai ulama mengatakan memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah Ikhlas ni yang telah berkat dia sallallahu alaihi wasallam menanam keikhlasan di dalam hati orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan baca surah Al-Ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi qul huwallah ni amalan untuk kenali. Untuk kenali ni tiap-tiap langkah dia dibaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun yang kata zikir untuk kenali qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kata Nabi, wal kufri, yakni daripada kufur. Tuhan lindung daripada kekufuran, sama ada kufur hakiki ataupun yang kedua kufur nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Kufur nikmat pun kufur dah, kufur. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kufur hakiki, na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina. Kufur ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak jatuh kafir bukan tentu mengaku. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bukan mana dia mengaku jadi kafir, terus jadi kafir, baru jadi kafir. Tak tentu. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, kata-kata boleh menyebabkan kita jatuh kafir. Kadang-kadang perbuatan kita boleh menyebabkan jatuh kafir. Kadang-kadang i'tiqad kita boleh menyebabkan jatuh kafir. Allah na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Kata ulama, laisal kufru bil jahli, wa innamal kufru man faqada al adab wal akhlaq. Bukanlah seseorang tu dia jatuh menjadi kafir bukan kerana kejahilan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetapi wa innamal kufru, tetapi yang menyebabkan seseorang itu jadi kafir, Allahumma shalli man faqada al-adab wal akhlaq, orang yang tidak ada adab dan akhlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adab dan akhlak dan rosak pun rosak, dah jadi rosak. Allahumma shalli ala Muhammad.
Qala, dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat dengan tempat yang tidak melihat akan dia manusia, yakni barang siapa yang sembahyang di suatu tempat yang tidak dilihat oleh orang, maksudnya tempat yang tersembunyi, maka sungguhnya lepas ia daripada nifaq, yakni pada i'tiqadnya surah Al-Muhammad, dan kufur, yakni kufur surah Al-Silsilah Muhammad, dan bid'ah. Bid'ah ni apa? Buat benda yang sesat, itu bid'ah surah Al-Muhammad, dan sesat, wa dhalalah, dan sesat. Allahumma shalli ala sayyidina. Bid'ah ni bukan macam Wahabi sebut tu dah. Surah Al-Asr kena mengaji bid'ah ni kan. Surah Al-Asr bid'ah ni macam ni. Contoh layang maghrib 3 rakaat, dia kita buat 4 rakaat. Tu bid'ah tu. Buat tahlil bid'ah, tu bukan bid'ah. Surah Al-Asr Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bid'ah ni kita tak mau pegang perkataan bid'ah tu sesat tu lah. Kerana ulama sendiri membahagikan bid'ah tu kepada dua. Yang dimaksudkan bid'ah di dalam hadis ini adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Adapun bid'ah hasanah, itu tidak ada masalah. Seperti macam pakcik azan tadi tu, bid'ah tak? Azan keman. Bid'ah patutnya pakcik kena naik atas menara azan. Tapi pakai mic, alhamdulillah. Tapi bid'ah tu dhalalah kah hasanah? Hasanah, baik. Soal sisi maka boleh dipakai. Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya bagi contoh. Macam kita mengaji pakai kitab. Bid'ah tak mengaji pakai kitab? Soal alam dulu zaman Rasulullah mana ada mengaji pakai kitab. Kalau saya mengajar gapai terus semua. Asal-asal Sidina dengan tubuh dengan anak murid balik kosong yang tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan di sini bid'ah di sini adalah bid'ah yang tidak ada dasar dalam agama, yang menyesatkan. Tak ada dasar dalam agama. Adapun yang dibuat pada hari ini ada dasarnya dalam agama. Cuma yang kena pergi ngaji ya. Surah Al-Silsilah Muhammad. Kena pergi ngaji. Surah Al-Muhammad. Qala Allah surah Al-Muhammad. Allah surah Al-Muhammad. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر 4 حرم الله تعالى على النار. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu, yakni sebelum daripada asar 4 rakaat, maksudnya sembahyang sunat asar 4 rakaat, maka haramahu Allah taala 'ala nari, diharamkan akan dia oleh Allah taala atas api neraka. Sembahyang sunat asar 4 rakaat ataupun sembahyang sunat sebelah asar 4 rakaat. Kalau ada rezeki, ada kekuatan, buat 4 rakaat. Allah SWT. Sebab sembahyang asar ni berat kan ringan sembahyang asar? Berat. Surah Al-Silsilah Muhammad. Sebab tu Allah sebut Hafidhus salawati wal salatil wusta. Surah Al-Muhammad. Sebab pelihara kamu sembahyang yang 5 waktu dan sembahyang wusta, kata ulama sembahyang asar. Surah Al-Silsilah berat sembahyang asar. Surah kita ni nasib orang azan tak? Kalau orang tak azan, kira halal ya main oh. Surah Al-Muhammad. Kalau ada kena orang azan, kita pun main. Dan harapannya apa? Mereka dah sembahyang dah. Janganlah mamak, oh tak sembahyang ni, diri dah tak sembahyang sunat. Surah Al-Silsilah sebab berat. Surah Al-Silsilah tak salah pun. Kerana ibadat ni dia buat bukan dengan riang kita. Ibadat ni dibuat dengan apa? Dengan taufik daripada Allah. Sebab tu nak buat ibadat ni bukan pukul dia. Buat ibadat ni kena minta taufik, minta hidayah, minta taufik. Surah Al-Silsilah. Hidayah tu apa? Agar Tuhan tunjuk hati, bagi rasa nak buat. Taufik agar Tuhan bagi kekuatan pada anggota boleh buat. Hak tu yang kena minta. Surah Al-Silsilah Muhammad. Nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, selesai juga. Kena juga tu.
Salat ala Sayyidina. Tapi yang paling besar, minta doa kat Tuhan, bagi Tuhan bagi hidayah, bagi Tuhan bagi taufik. Salat ala Sayyidina Muhammad. Barulah Tuhan akan kurniakan kita anugerah, kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina. Agak parkan. Kalau tak mampu, kalau rasa tagak. Yang afdalnya buat 2 rakaat. Itu paling afdal. Tapi tagak. Dia kata kalau aku duduk aku tak bangun dah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia boleh buat 4 rakaat, satu salam. Ada tahiyat awal tak? Tahiyat awal tak ada. Soal yang sunat, kalau 2 kita nak buat 4 rakaat, boleh. Bayang sunat yang 2 rakaat, kita nak buat 4 rakaat terus. Dia satu salam, tahiyat awal tak ada. Ingat. Soal jangan buat tahiyat awal. Soal dia orang kata apa? Tahiyat ingat semayang semua. Tak, dia tak ada tahiyat awal. Soal ala Sayyidina Muhammad. Jadi bangun terus, kemudian tahiyat akhir langsung bagi salam. Soal ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau dia tak lama pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, taraknya diri, dia tengah duduk tu, boleh tak dia angkat takbir main lagi 2 rakaat? Boleh. Soal sebab sembahyang sunat tak wajib diri. Soal ala Sayyidina Muhammad. Tengah duduk tu, Allahu Akbar. Kalau Allah atas kursi, main atas kursi. Soal ala Sayyidina Muhammad. Baik. Cuma kena minta taufik. Bagi Tuhan beri kekuatan boleh buat. Soal ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga kena minta irsyad. Irsyad Tuhan bagi ni kekuatan pada fikiran. Kadang-kadang orang dia tak boleh nak fikir. Tidak. Dia tak nampak jalan nak pergi. Tak nampak jalan nak buat. Minta irsyad, minta burhan kepada Allah, bagi Tuhan bagi satu nur pada akal kita, boleh fikir macam orang soleh fikir. Kalau tak habis diri duduk sahabat, kan mudah kalau boleh fikir betul. Tapi dia tak boleh nak fikir. Kena minta kat Tuhan, minta Allah bagi boleh fikir jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam orang miskin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada makanan, gelabah, minta irsyad. Makan tak ada orang, tak puasa. Kan senang je tu, tidak. Tapi tak boleh nak fikir. Sebab apa? Tuhan tak bagi petunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu dalam buat ibadat ni, Allah SWT asal bagi segala ibadat kita, doa kita pada Tuhan. Minta doalah pada Allah, bagi Tuhan bagi petunjuk untuk kita buat ibadat. Jangan kita bergantung dengan akal kita sendiri, jangan kita bergantung dengan riak kita sendiri. Kerana apa? Kerana riak kita ada batas, kerana akal kita ada sempat. Soalnya takut waktu kita keman semua boleh fikir, tapi waktu letih boleh fikir tak boleh dah, firak takat tu IQ tak boleh nak fikir, dia kerja nak tidur. Soal minta Tuhan lagi. Riak macam tu tak, bila dah letih dia tak boleh nak fikir, minta Tuhan lagi. Allahumma ala Sayyidina. Baik. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghribi rak'atayn qabla an yatakallama kutibata fi 'illiyin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib, yakni selepas maghrib dia sembahyang sunat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Qabla an yatakallam, sebelum dia bercakap. Jangan cakap dengan orang. Tapi jangan tinggi wirid. Ada satu surau saya pergi, lepas Assalamualaikum, pakat bangun sembahyang sunat, tinggal tu imam seorang wirid. Kesian tu imam tu. Silakan. Kalau dia tu kita imam tu pun bangun buat sunat, tak payah wirid. Wirid jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wirid jangan tinggal. Man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang tak ada wirid, dia kerang. Sallallahu kerang tak ada wirid. Manusia dia kena ada wirid. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wirid jangan tinggal. Wirid macam biasa, salam.
Selawat dia kalau cakap dah sallallahu, kan kita selawat kan, sallallahu, tak kalau cakap tu zikir. Selawat dia kalau zikir. Solat lepas tu semayang solat terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 rakaat selepas daripada maghrib, yakni ba'da maghrib. Sebelum bercakap, yakni dengan perkataan dunia, akhirat tak apa, wirid tak apa, selawat tak apa, zikir tak apa. Yang dilarang tu dunia. Salat ala Muhammad. Baik, maka disuratkan akan keduanya. Apa maksud disuratkan akan keduanya? Tiap-tiap satu rakaat tadi. Maksudnya 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua ditulis pada tiap-tiap satu rakaat tadi, yakni pahalanya 2 rakaat itu pada Illiyin. Apa maksud Illiyin? Iaitulah nama bagi dewan Al-Khair, yakni suratan kebajikan yang ditaruh, yakni disimpan padanya segala amal-amal orang yang saleh, astaqalain, daripada jin dan manusia. Salam. Illiyin ini satu tempat Tuhan. Tempat Illiyin maksudnya tempat yang tertinggi, duduk di bawah arasy. Tempat tu tempat yang Tuhan terima semua amal kebajikan orang yang soleh, yang mampu besar-besar, yang tinggi-tinggi. Tuhan ambil amalan mereka ni, Tuhan simpan di sana. Maka siapa yang sembahyang sunat selepas maghrib 2 rakaat, amal dia juga akan disimpan di tempat orang-orang soleh tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun kalau boleh jangan tinggal sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Susah juga sebab ada kuliah, kena kejar. Tak apa, jangan kejar, mayang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni jadi satu situasi. Allahumma salli. Dulu saya mula mengajar orang, saya tengok ustaz, kita pendekkan apa? Wirid. Kita beri lalu pada kuliah besar sikit pahala. Jangan buat macam tu ibadat. Ibadat ni tuan-tuan, kita ni dari ibadat ni sungguh ada pahala kecil, pahala besar. Tapi bagi kita ni semua besar. Sallallahu alaihi wasallam. Buat macam tu sebab kita tak tahu seseorang tu boleh jadi dia masuk syurga dengan pahala sunat. Kita jaga-jaga. Boleh jadi dia masuk syurga dengan pahala. Bukan maksud saya masuk syurga pahala sunat tu wajib dia tak sempurna. Tak. Bukan maksud saya macam tu. Wajib dia sempurna, tapi belum cukup untuk masuk syurga. Maka pahala sunat dia menyebabkan boleh menampung sehingga dia boleh masuk syurga. Pahala sunat tu boleh menampung pahala wajib sehingga dia boleh masuk syurga. Allahumma shalli ala. Sebab tu jangan pandang, kata Nabi SAW, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an. Jangan kita pandang nak buat baik ni, jangan pandang lagi. Siti Aisyah pernah, ada Sayyidina Muhammad, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bagi makan kurma. Soalan Sayyidina Muhammad, kata ada orang mai sebelah Siti Aisyah, koyak kurma tu nak sedekah. Kawan tu dapat sebelah ya. Kita sebelah ya. Dia kata apa? Syirah kata, jangan pandang lagi sebelah. Fa'ala ittaqun nar wala bi syaqqi tamrin, kata Nabi. Takutlah kamu api neraka walaupun dengan sedikit tak. Kalau sedikit tamah tu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, sedekah. Jangan pandang lagi. Fa'ala sayyidina Muhammad, sikit bagi. Kadang-kadang orang kata ada sikit ya pun kira sekupang pun tak ada nilai. Buat nak dapat. Fa'ala sayyidina Muhammad. Kan RM1, orang bagi RM1, nak jadi pos RM1, tuan-tuan bagi seorang 100, cepat sikit siap syarat, cepat sikit siap surau kita. Sallallahu, jangan mana lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana RM1 orang yang ikhlas terlebih baik daripada dunia dan seisi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Barang siapa sembahyang 6 rakaat, ini lepas maghrib dulu. Barang siapa sembahyang 6 rakaat kemudian daripada maghrib, yakni selepas daripada maghrib, dahulu daripada berkata-kata, bahawa berkata-kata ia diampunkan baginya dengan dia, yakni dengan 6 rakaat tadi, akan segala dosanya 50 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ampun dosa 50 tahun. Sembahyang sunat, barang siapa kata Nabi sembahyang sunat 6 rakaat tapi tak masuk ba'da maghrib. Jadi kalau masuk ba'da maghrib 2 rakaat, jadi berapa rakaat? 8 rakaat lepas maghrib. Alhamdulillah, masih isyak dah. Selesai masih isyak kalau tak ada kuliah. Masih isyak 8 rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada kuliah dah, buatlah kalau tak ada kuliah. Buatlah sekali semua hidup. Saya pesan kat tuan-tuan, buat sekali semua hidup pun tak apa. Dia kira buat, nanti rasa rugi tak buat. Sama Allah sesuai nama. Sebab kita tak tahu amalan mana Tuhan nak terima kita masuk syurga. Allahumma salli. Buat sekali semua hidup pun tak apa. Sama Allah sesuai nama. Ustaz tak buat pun, semua saya tak buat. Lah ni saya tak buat. Dulu buat. Waktu mengaji, lah ni pun tak tinggal elak. Saya buat juga 2 rakaat sebelum saya kuliah. Tak boleh nak 2 rakaat lagi tak lepas. Kalau saya buat juga, maknanya kita mengaji dengan isyak. Salah saya sedih. Tapi kalau kami mengaji dengan babak yang sepanjang, babak yang dia tak tinggal sampai ke hari ni 6 rakaat tu. Maknanya dia main duduk ni, bismillahirrahmanirrahim, Teng masuk isyak. Azan dulu baru mula kuliah. Salah saya, tak apalah kalau saya buat macam tu, saya buat macam tu, tinggal saya seorang. Salah saya sedih. Baik. Ni bukan ba'da maghrib. Jadi lepas main sunat 2 rakaat lepas maghrib, bangun lagi sembahyang 6 rakaat, 2 buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitulah salat al-awwabin. Macam mana dia ada sahaja aku sembahyang sunat awwabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni macam tu. Awwabin juga kata ulama termasuk dalam sunat taubat. Maknanya siapa sembahyang sunat awwabin, dia dikira sembahyang sunat taubat. Sallallahu alaihi wasallam. Mana dia dapat 2 dalam 1? Tidak. 2 dalam 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, dan dihapuskan barang yang antara maghrib dan isyak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah ada dosa di antara maghrib dan isyak, Tuhan hapuskan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat muakkad, dan sembahyang sunat ni termasuk dalam sunat muakkad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sembahyang yang sangat dituntut. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dan sembahyang sunat awal ni tuan-tuan boleh kapuhnya. Boleh kapuhnya. Tak kapuhnya. Dan sunat ni banyak tau. Ada berapa jenis sunat? Ada 5 waktu jenis sunat. Kalau ada rezeki kita mengaji, InsyaAllah 5 waktu tu banyak orang. Tuan-tuan kira juga dari hidupnya berapa jenis sunat kita buat. 10, 20, 30, 100 sampai lagi. 100 tak sampai. Tak kaya kita kalau macam tu. Maknanya insyaAllah kalau ada rezeki kita mengaji kitab tentang 5 waktu sembahyang sunat. Kena mengaji sebab sallallahu alaihi wasallam, sebab nak masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ala Muhammad contoh Allahumma salli ala Muhammad yang selalu saya buat sahaja aku sembahyang sunat awabin dan hifzul iman. Sahaja aku sunat awabin dan sembahyang sunat hifzul iman. Apa maksud sembahyang sunat hifzul iman? Sembahyang sunat agar dipelihara iman. Tu pun kena buat tambah-tambah kita di akhir zaman. Tapi kalau boleh cerai, tak apalah buat lah. Tapi kalau tak ada rasa, tak lama, kapuh niat. Kapuh. Cantum niat. Sahaja aku sunat awabin dan hifzul iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangun, nak kapuh niat lagi, boleh. Sahaja aku sunat awabin dan sembahyang sunat hajat.
Saja khususnya sunnah awabin dan hajat keluarkan kerana Allah Ta'ala pun boleh. Soalan sesi bina mana lagi nak kepul ni dan sunnah awabin lepas tadi istiqarah saja khususnya sunnah awabin dan istiqarah keluarkan kerana Allah Ta'ala. Soalan sesi bina mana hanya ada barang ya kalau kita tahu peluang soalan sesi bina mana ini malam ni dah tahu Nanti bagi ada cita-cita satu hari aku nak buat solat malam. Kena ada cita-cita kan? Sebab bila kita ada niat dapat pahala lah. Dapat pahala satu dah, rugi lah. Rugi lah. Esok Tuhan bagi taufik boleh buat, dapat 10. Lagi bagi dapat satu. Sebab tu Nabi SAW sebut an-niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin terkadang lebih baik daripada amal. Macam niat buat tak ada apa. Kadang-kadang niat dia jadi lebih baik daripada amal. Niat je banyak. Sama ala sayyidina Muhammad. Maka jangan tinggal niat. Qala Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.